Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Suryani binti Mak Nur selaku pensyarah Haji Lebih DCP 1042 penulisan akademik, dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Pada hari ini, kumpulan kami akan menganalisis keutuhan wacana yang kami dapati dari artikel tentang kepentingan kesihatan diri dalam pembangunan insan, analisis karya falsafah Hamka. Kumpulan saya terdiri dari 3 ahli kumpulan. Pertama, Nur Hidayah Damia binti Hisham. Kedua, Nur Zahirah Izzati binti Muhammad Nuh. Dan ketiga adalah saya sendiri, iaitu Nur Zulaika binti Zuki. Ini merupakan contoh muka depan artikel yang kami guna untuk menganalisis keutuhan wacana. Seterusnya, mari kita tahu apa itu maksud keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Pendapat yang kedua pula dari Asmah Haji Omar 1986, keutuhan wacana bermaksud keseluruhan peralihan bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Keutuhan wacana terbahagi kepada 4, iaitu keutuhan semantik, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi dan keutuhan leksikal. Keutuhan semantik. Keutuhan semantik terbahagi kepada 2 jenis keutuhan wacana. Antaranya ialah hubungan antara bahagian-bahagian wacana dan kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik antara hubungan bahagian-bahagian wacana melibatkan hubungan antara klausa atau ayat sahaja. Ini merupakan contoh yang saya dapati daripada hasil analisis artikel tersebut. Hubungan sebab dan hasil. Dengan adanya ilmu, manusia sepatutnya mampu untuk membuat pertimbangan di antara perkara baik dan buruk serta benar dan salah. Dengan adanya ilmu merupakan sebab, dan manusia sepatutnya mampu untuk membuat pertimbangan di antara perkara baik dan buruk serta benar dan salah merupakan hasil. Seterusnya, hubungan sebab dan akibat. Berdasarkan contoh ayat ini, sebabnya ialah sebagai contoh Hamka menyatakan apabila bahagian rohani badan manusia ditimpa sakit seperti sakit cinta, marah, duka, kesal dan sebagainya, itu merupakan sebab. Dan akibatnya pula ialah maka bahagian jasmaninya turut akan terkesan seperti muka, badan dan anggota lain turut berubah menjadi merah, gemetar, pucat, kurus, gemuk dan sebagainya. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Contoh pertama ialah gramatikal kata ganti nama. Penanda rujukan melibatkan rujukan terhadap kata ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam pembinaan sesebuah wacana. Contoh teksnya ialah, golongan ketiga adalah ahli keluarga sendiri. Bagi ibu dan ayah, mereka perlu bertanggungjawab memastikan kesihatan badan anak dan seluruh ahli keluarganya baik. Perlu disediakan makanan sihat yang mencukupi. Kata ganti nama di sini ialah mereka. Seterusnya, gramatikal kata hubung. Penanda penghubung tambahan memberikan maklumat tambahan sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Contoh kata hubung dalam ayat ini ialah selain itu. Bila kita melihat teks ini, selain itu, perkaitan di antara bahagian rohani dan bahagian jasmani badan manusia boleh dilihat jika salah satu daripada bahagian badan manusia terjejas ataupun tidak sihat. Selain itu merupakan kata hubung bagi penanda penghubung tambahan. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang keutuhan fonologi.
Jadi, keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana akan melibatkan 3 perkara, iaitu hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Namun, bagi wacana tulisan, terdapat unsur-unsur paralinguistik iaitu alat yang digunakan untuk memperjelaskan keutuhan wacana. Alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal dan sebagainya. Berikut merupakan contoh fonologi yang terdapat dalam artikel yang kami pilih. Contoh yang pertama, kedua-dua bahagian badan manusia iaitu tubuh kasar jasmani dan tubuh halus rohani merupakan dua bahagian badan yang sangat berbeza di antara satu sama lain. Jadi, contoh tersebut ialah ayat penyata yang menggunakan nada suara mendatar. Contoh kedua, Stella Van Patten Henderson 1947 menjelaskan secara tabiinya bagi memastikan kesihatan tubuh badan manusia berada dalam keadaan baik, seseorang itu perlu memiliki 3 keperluan material iaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi, contoh yang kedua menggunakan tanda baca koma yang memerlukan kepada hentian suara apabila dibaca. Seterusnya, untuk keutuhan leksikal pula, ia dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Terdapat beberapa cara untuk kita memperoleh keutuhan leksikal dalam wacana. Antaranya ialah hubungan berdasarkan pengulangan kata, antonim, hiponim, kolokasi, sinonim dan pengulangan perkataan yang sama. Jadi, mari kita beralih kepada contoh. Contoh yang pertama, untuk kategori leksikal hiponim. Hiponim bermaksud makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan yang lain. Jadi contoh yang kami dapat ialah kalau jiwa sakit, misalnya ditimpa penyakit marah, penyakit duka, penyakit kesal, terus dia membayang dan berkesan kepada badan kasar. Tiba di mata merah, tiba di tubuh gemetar. Jadi leksikal hiponim di sini merupakan penyakit jiwa yang termasuk di dalam kategorinya penyakit marah, penyakit duka, penyakit kesal. Seterusnya untuk leksikal antonim, seperti yang sedia maklum, antonim merupakan perlawanan maksud. Contoh yang kami dapat ialah, sebagai contoh, seorang yang bahagian rohaninya bersih hanya akan mampu membuktikan kebersihan rohani apabila bahagian jasmaninya bersih. Mana mungkin seorang yang pengotor fizikalnya boleh diiktiraf oleh orang lain sebagai orang yang bersih bahagian rohaninya. Jadi, perkataan antonim di sini ialah perkataan bersih dan pengotor. Kemudian, untuk leksikal pengulangan kata, contoh yang kami dapat ialah, pertama, seseorang itu perlu memelihara kesihatan badannya yang sedia ada. Kedua, seseorang itu juga perlu mengembalikan kesihatan badannya yang telah pergi, iaitu keadaan badan yang pada asalnya sihat tetapi kesihatan tersebut telah rosak. Jadi, pengulangan kata di sini ialah pengulangan kata kesihatan dan pengulangan kata badan. Untuk contoh leksikal yang keempat, untuk contoh leksikal sinonim. Contoh yang kami dapat ialah, begitu juga apabila bahagian jasmani seseorang ditimpa sakit dan tidak sihat seperti demam, lemah jantung dan sebagainya, maka bahagian rohaninya akan terkesan, seperti berubah daya fikiran dari tajam kepada tumpul atau dari kuat daya fikiran kepada lemah. Jadi sinonim di sini ialah perkataan ditimpa sakit dan tidak sihat. Kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama. Baiklah, seterusnya, kita beralih untuk menganalisis sumber rujukan. Untuk sumber rujukan yang pertama, penulis menggunakan sumber rujukan buku. Seperti yang kita tahu, format rujukan untuk buku ialah nama pengarang, tahun penerbitan yang ditulis dalam kurungan, judul buku yang ditulis serong, penerbit dan tempat. Jadi, untuk cara penulisan rujukan penulis ini, penulis tidak menulis tahun terbitan di dalam kurungan yang mana seharusnya ditulis dalam kurungan. Baiklah, seterusnya untuk rujukan kertas kerja. Rujukan kertas kerja memerlukan nama pengarang, tahun terbitan yang juga perlu ditulis dalam kurungan, judul artikel, judul kertas kerja, tempat penerbitan dan halaman. Jadi, seperti yang sebelum tadi, penulis juga tidak menulis tahun terbitan di dalam kurungan. Untuk rujukan yang terakhir, penulis menggunakan rujukan tesis, yang mana untuk rujukan tesis memerlukan nama pengarang, tahun terbitan yang juga perlu ditulis dalam kurungan, judul dan tempat penerbitan. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Saya serahkan kepada Zahira.
Seterusnya, kita beralih kepada kejelasan penulisan berdasarkan artikel yang dianalisis. Pertama, penulis mempunyai kohesi dan koheren yang mantap dalam artikel yang ditulis. Kedua, penyusunan ayat oleh penulis yang digunakan dalam perenggan mencapai kejelasan dalam penulisan. Ketiga, artikel ditulis menggunakan bahasa yang teratur dan tersusun. Dan keempat, penulisan artikel mempunyai tujuan penyampaian yang jelas dan logik. Baiklah, seterusnya kita akan melihat aspek kohesi. Aspek kohesi atau tautan merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Pembentukan kohesi menggunakan penanda wacana dan menggunakan kata penghubung. Berdasarkan artikel yang telah saya analisis, saya mendapati terdapat beberapa contoh aspek kohesi daripada petikan artikel. Pertama, kohesi tautan. Kohesi tautan ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesebuah wacana untuk menghasilkan wacana yang mantap. Contohnya, memiliki tubuh badan yang sihat menjadi keperluan bagi setiap manusia. Kesihatan badan perlu dipelihara dan diperbaiki sepanjang hayat. Stella Van Patten Henderson 1947 menjelaskan secara tabiinya, bagi memastikan kesihatan tubuh badan manusia berada dalam keadaan yang baik, seseorang itu perlu memiliki 3 keperluan material, iaitu makanan, minuman dan tempat tinggal. 3 keperluan material ini merupakan keperluan asas kepada kesihatan fizikal badan manusia. Di sini kita dapat lihat di antara ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga terdapat kohesi di situ. Penulis memfokuskan tentang kesihatan tubuh badan. Seterusnya ialah kohesi tujuan. Kohesi tujuan ini amat penting untuk menimbulkan interaksi yang komunikatif. Contohnya di sini, ilmu menjadi syarat utama yang perlu dimiliki oleh manusia bagi memastikan kesihatan badan manusia sentiasa sihat, sama ada di bahagian jasmani dan bahagian rohani. Ini kerana ilmu merupakan sumber maklumat bagi membolehkan manusia memikir cara menjaga kesihatan badan. Di sini, kita dapat lihat di antara ayat pertama dan ayat kedua, penulis memfokuskan tentang tujuan mempunyai ilmu sebagai sumber maklumat bagi memastikan kesihatan badan manusia sentiasa sihat, sama ada di bahagian jasmani dan bahagian rohani. Seterusnya, kita akan lihat kepada aspek koheren. Aspek koheren atau runtutan merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. Dalam kata lain, secara amnya, koheren dan kohesi ini sama, tetapi yang membezakannya ialah kohesi merupakan kesinambungan melalui fizikal ayat, manakala koheren merupakan kesinambungan melalui makna ayat. Berdasarkan artikel yang telah saya analisis, saya mendapati terdapat contoh aspek koheren daripada petikan artikel. Antara aspek koheren yang telah saya temui ialah koheren runtutan. Koheren runtutan merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadikan sesebuah teks itu bermakna. Contohnya, oleh yang demikian, Hamka menjelaskan bahawa setiap manusia bertanggungjawab memastikan badannya sihat. Selagi mana badan manusia hidup, manusia tersebut bertanggungjawab memastikan jasad dan rohaninya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Contoh di atas menunjukkan kesinambungan tanggungjawab manusia untuk memastikan badannya sihat. Seterusnya ialah koheren runtutan juga, iaitu ilmu menjadi syarat utama yang perlu dimiliki oleh manusia bagi memastikan kesihatan badan manusia sentiasa sihat, sama ada di bahagian jasmani dan bahagian rohani. Ini kerana ilmu merupakan sumber maklumat bagi membolehkan manusia memikir cara menjaga kesihatan badan. Tanpa ilmu, kemampuan berfikir untuk kesihatan badan tidak boleh berlaku. Dengan adanya ilmu, manusia sepatutnya mampu untuk membuat pertimbangan di antara perkara baik dan buruk serta benar dan salah. Contoh di atas menunjukkan kesinambungan kepentingan ilmu untuk menjadi syarat utama bagi memastikan kesihatan badan manusia sentiasa sihat. Baiklah, sampai di sini sahaja penerangan kami mengenai tugasan 3 penulisan akademik, iaitu menganalisis keutuhan wacana, menganalisis sumber rujukan dan memberi kejelasan mengenai penulisan. Izinkan kami mengakhiri penerangan kami dengan serangkap pantun.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.